Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumi fid dain. Amin. Bab ma jaa fi tajafi fi sujud. Situ. Masalah 371. Bab yang telah datang pada menyebutkan hadis merenggangkan dua siku dalam sujud daripada dua lambung yang kita buat laki-laki renggang. Itu makna buat saja ke? Kurang maksud dah ada nas, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahui kiranya saudaraku bermula merenggang akan dua siku dari dua lambung. Itu sujud terbuka. Bagi laki-laki pada sujud semayang telah disuruh. Mana benda itu ialah masyru', disyarakkan mana. Dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn al-Aqram al-Khuzai qala kuntu ma'a abi bilqa'i min Namirah pamarrat rukabah fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'im yusalli qal fa kuntu anzuru ila ufratain ibtaihi iza sajada ara bayabah. Hadis hasan. Artinya diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Akram al-Khuzai radhiyallahu anhu, katanya adalah aku berserta bapaku di tempat yang bernama iaitulah bilqa'i minan Namirah, daripada Namirah, di daerah tempat Namirah. Di dalam itu maka lalu sedikit daripada kenderaan, maka tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri sembahyang ia. Dan kata Abdullah, maka adalah aku memandang kepada warna labu dua ketiak Rasulullah SAW pada masa rakaat. Allah. Bila rakaat tu nampak ya, labu ketiak Nabi tu, masya-Allah. Pada masa rakaat berbahagialah mereka dapat melihat Rasulullah SAW. Kerana tiada berapa dicekahkan dia daripada sikunya, mana tak buka salah ketiga rakaat. Waktu rakaat itu apabila sujud ia, aku lihat putih ketiaknya. Nampak tu bagaimana Rasulullah buka. Kerana lebih cakah, mana lebih dia membuka dua siku, dia cekah ya, daripada waktu rakaat. Rakaat tadi buka sikit, bila sujud Rasulullah buka. Itu dalil maknanya sujud adalah buka kita punya tangan. Tapi tidak ada masalah kalau iziham sempit, dan di Mekah kan juta orang kita buka tu kan, belaga kan sekel pada dia buat khali macam ni. Ya, orang nak sujud pun tak boleh yang lama dia sepak orang pula ni. Tengok keadaan sempit, buat sekadar lah. Kalau biasa je buka sekadar. Maknanya membuka tu ada nas, dan itu hadis fi'li, hadis perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan dia rapat, dia kepit kan. Itu orang panggil awet muda. Perempuan dia kepit kan. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas dan daripada Ibnu Muhainah dan Jabir dan Ahmar Ibnu Juz dan Maimunah dan Abi Humaid dan Abi Mas'ud dan Abi Usaid dan Sahal ibnu Abi Sa'id dan Muhammad bin Maslamah dan Al-Barra ibnu Azib dan Adi ibni Amrah dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in.
Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis Abdullah ibnu Akram adalah hadis yang hasan. Mana hadis taraf kedua selepas sahih adalah hasan. Mana sah jangan ada yang elok sanad. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Kemudian masalah merenggangkan dua siku daripada dua lambung. Bila Rasulullah buat apa hukum tu? Wajib atau sunat? Ini ulama bahas. Ya. Kata Imam Syafi'i, dan aku suka bagi orang yang sujud itu bau merenggang ia akan dadanya daripada dua peha. Jangan dia melekap, angkat. Kemudian tangan dia buka. Dan merenggangkan dua siku. Ya, punggung tu diangkat, jadi tinggilah punggung, kemudian siku buka, dan dua lengan daripada dua lambung. Sesungguhnya apabila kiranya tiada ada atas belikatnya barang yang menutup nasi tampak warna labu ketiak ni, bagaimana dalam hadis ni, ya. Dan pula jangan sujud ia dipertemukan salah satu daripada dua lutut. Sujud dan dirapat, itu maksudnya buka dengan lainnya, yakni sujud mana tadi. Dan pula jangan sujud itu dipertemukan salah satu daripada dua lutut itu dengan lainnya, yakni sujud dipertemukan lutut. Dan renggangkan pula dua kaki dan angkat belakang. Dan jangan dikedikkan akan dia. Dia ngeledik itu kan, dia angkat. Dan dan tetapinya diangkatkan dia sebagaimana yang telah aku kaifiatkan. Yang ini lain daripada bahawa sengaja angkat mana pinggang dari atasnya dan bawahnya lah. Jadi maksudnya bila sujud dia genggangkan peha dia daripada peha. Kemudian buka. Itu kesimpulan. Guna masalah 373, sujud perempuan pula. Tadi beritahu tu lelaki. Ada perempuan dan kafiatnya kata Imam Syafi'i dalam dan sesungguhnya telah diberi ajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala perempuan itu dengan menutup tubuhnya. Sebab perempuan ni satu tarikan kepada lelaki, patut dijaga, jangan dibuka. Dan juga telah dikasih ajar akan mereka itu dengan demikian oleh Rasulullah SAW. Maka aku sukakan bagi perempuan-perempuan itu dalam sujudnya bahawa ia mengumpulkan setengah kepada setengah. Manakala tangan tadi kepit yang buka, dan pertemukan perutnya dengan dua peha. Kalau sujud peha dia rapat, dan juga tangan di lambung pun rapat ke bahu, ke lambung dia. Dan sujud ia dengan sehabis-habis keadaan boleh ia menutup tubuhnya. Yang lagi dia kuncup kata lagi baik. Maka begitulah juga aku sukakan baginya dalam rakaat, ya, dan duduknya semua cara begitu. Dan sekalian sembahyang bahawa keadaan padanya menutup tubuhnya dengan seboleh-boleh. Mana jangan dia didedahkan, dibesarkan atau angkat itu kan. Dan aku sukakan bahawa dikumpulkannya, yakni dipompon akan baju kurung panjangnya dan merenggangkan dia pada masa rakaat. Ya, masa rakaat tu apa? Buka dan sujud atasnya, supaya tiada merupakan dia oleh iaitu apa? Oleh apa tu? Oleh kanannya. Dan kata Imam Syafi'i, maka sekalian barang yang kusifatkan itu ialah yang ikhtiar baginya, yang pilihan terbaik untuk dia. Barang mana yang didatangkannya sertanya dengan sujud dan rakaat nasai memadai. Tapi kalau dia sujud tak buat begitu pun sah dah, bila syarat tujuh anggota itu berlaku. Nasai memadai apabila tiada terbuka sesuatu daripada.
Syarat jangan terbuka aurat dia lah. Kemudian babu maja'a fil i'tidal fi sujud. Ba'datan ini menyatakan hadis menunjukkan suruh betulkan diri dan sempurnakan sujud. I'tidal, bukan i'tidal sambil Allah liman hamidah tu. I'tidal maknanya apa? Membetulkan bersederhana pada sujud. Biar sujud dia tu betul. Cara mana dia tengok sini. Ketahui kiranya saudaraku bermula setengah daripada kesempurnaan sembahyang ialah membetulkan siku dan tangan, dan jangan beriakan dia berhampar ke bumi sebagai anjing menghamparkan lengannya pada waktu tidur. Pernah tengok anjing tidur? Agak pergi cari tengok mana anjing kat luar. Tengok dia ambil tidur, ambil gambar. Dia tidur, dia lekap kan. Kalau kita sujud, jadi bila kita betulkan tangan kita betul dengan bau, kemudian buka, memang dia terangkat. Yang ni tak dilekap. Macam katak pisang. Dia melekap di sujud. Ya. Maka hukum dia apa? Makruh. Sah dah sujud. Anggota ada tapi tak kena dengan kafiat yang terbaik sini. Dia macam menghantarkan anjing waktu tidur. Maka demikian itu tiada disuruh syarak, melainkan hendaklah mana jaga jangan berhampar ke bumi tangan tu. Angkat. Dan adalah demikian itu dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, oleh Imam Tirmizi dengan katanya an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iza sajada ahadukum qal, Nabi kata qal iza sajada ahadukum fal ya'tadil wala yaftarishu zira'aihi iftirashal kalb. Hasan sahih. Apabila sujud seorang daripada kamu, maka hendaklah betulkan diri dalam sujud dan jangan menghamparkan dua lengan itu, jangan lekap lengan itu, sebagai menghampar anjing akan lengannya, melekap ke bawah ni. Ia telah dilepapkan. Ini bahasa Kedah, bahasa pihak lepap. Kita lepat ada kan, dia ada dua lepat, satu lepat boleh makan, satu lepat tak boleh makan. Yang tak boleh makan tu yang mengacau. Dibawa tahimu hakikat apa tu. Itu lepat ke nama. Ini lepap, mana dapatlah dilekap. Dilepapkannya dan bertelekan dirinya atas dua lengan. Dia tekan gitu, angkat buka. Kalau perempuan dapat. Maka demikian itu menghuduhkan rupa kelakuan sembahyang. Kalau dia lekap tu huduh rupa, jangan kambing macam anjing tidur. Dan kata misalnya ini pada bab ini ada riwayat daripada Abdul Rahman bin Sabr dan Anas bin Malik dan Abi Humaid dan Sina Aisyah radhiyallahu anhum. Dan kata Abu Isa lagi bahawa ini hadis Jabir inilah hasan lagi sahih, mana menjadi hujah dalam hukum, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Dan dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis yang lain bagi menunjukkan tuntut betulkan pada sujud ni dengan katanya apa? Iaitulah an Qatadah qan sami'tu Anasan yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan i'tadilu bis sujud wala yabsutanna ahadukum zira'aihi bis salah bastal kalb. Sahih. Diriwayatkan daripada Qatadah radhiyallahu anhu, katanya telah aku dengar akan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia betulkan oleh sekalian kamu pada sujud, ya, dan jangan menghampar seorang kamu akan dua lengan dia ke sujud sebagai menghampar anjing yang berbaring. Dan ini tidur dihampar itu kan, itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan. Kemudian masalah menghamparkan tangan pada sujud dan maksud dia. Kata Imam Nawawi bahawa maksud hadis ini maknanya menyebutkan jangan menghamparkan tangan seperti hampar anjing, ya, berbaring. Ini maknanya bahawasanya sekiranya bagi orang yang sujud bahawa menghantar ia akan dua tapak tangannya atas bumi mencelekap dan mengangkat akan dua siku angkat daripada bumi dan daripada dua lambung digenggangkan angkat yang bagus dengan sekira-kira zahir, maknanya celah ketiak. Bila angkat nampak celah ketiak, baru dapat dia nampak. Perempuan kena dapat
Apabila tiada telah tutup, ya. Dan bermula ini pengajaran dipanggil ittifaq ulama, sepakat akan sunatnya kita angkat sedemikian terbuka, angkat buka. Maka jika meninggalkan seorang akan dia adalah memperbuat tiada bagus. Manakala dibuat tadi tak angkat dapat melawan, sah lagi sembahyang tapi tak eloklah, kurang. Dan tegak ini tegak karahah, tanziyah, mana karahah yang disucikan daripada haram, mana karahah makruh lah. Dan sembahyangnya sah, wallahu alam. Maknanya apa? Kesempurnaan di situ sini. Dan satu lagi masalah 376, menghamparkan tangan pada sujud, dimaafkan, ditegakkan dia. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim telah berkata ulama, dan bermula hikmat pada tegak menghamparkan, melekapkan tangan. Bagian seperti hampar anjing tidur tu pada tiap-tiap sujud semayang sunat ke semayang wajib ke, ya, kerana bahawasanya kelakuan mendirikan siku dan merenggangkan daripada dua lambung itu lebih kuat daripada rupa tawaduk. Bila kita angkat tu nampak tawaduk sangat. Tu. Dan lebih bagus pada mengenakan dahi. Bila kita lekap takut terjongkit kepala. Kalau kita tonggeng begitu angkat itu, lagi kuat dahi itu melekap. Dan hidung ke bumi, tempat sujud. Dan lebih jauh daripada rupa-rupa malas. Lekap malas tak? Lekap tu macam nak mati. Kan melekap dia. Jadi bila angkat tu rupa rajin. Itu hikmat dia lah. Jadi kalau melekat tu rupa orang yang malas, yang mengangkat dia punya siku tadi. Kerana bahawa saya menghamparkan seperti hampar anjing tidur, ya. Jadilah seperti anjing. Dan seperti diketahuikan oleh kelakuan dengan menghinakan dan memudah-mudahkan sembahyang. Kalau sembahyang macam tu melekap. Dan kurang mengambil peduli, kita ambil cakna dalam urusan besar ni. Dan jaga dengan dia, kurang ambil penjagaan dan kurang berhadap kepadanya. Kalau betul dia berhadap kepada Allah Ta'ala dengan cara yang betul, maka dia akan ikut sepenuhnya apa yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.